Sebanyak 20 juta ringgit telah diperuntukkan oleh Kerajaan Sarawak di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk 28 projek baru dan naik taraf pusat-pusat sedidik. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, ia bagi memastikan kemudahan yang lebih baik dapat disediakan untuk keselesaan anak-anak. Sejak Julai 2020, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti telah menambah 3 tadika dan 2 taska. 2 lagi rakyat Sarawak menjadi mangsa pemberdagangan manusia dan penipuan tawaran pekerjaan di luar negara berjaya dibawa pulang ke tanah air pada Ahad. Duta Khas Perdana Menteri ke China yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Dudong, Datuk Seri Tiong King Sing dalam satu kenyataan berkata, 2 mangsa berkenaan merupakan penduduk yang berasal dari Sibu. Jelas Tiong yang juga Ahli Parlimen Bintulu, kedua-dua mangsa sebelum ini telah terperdaya dengan tawaran pekerjaan dengan pendapatan lumayan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan keputusan pembubaran Parlimen adalah kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Katanya beliau selaku Perdana Menteri hanya boleh menasihati yang di-Pertuan Agong mengenai pembubaran Parlimen. Mengulas lanjut, Ismail Sabri berkata, jika beliau mengumumkan tarikh PRU 15 dalam masa terdekat, yang akan bersorak adalah DAP. Beliau juga berkata sebarang keputusan mengenai cadangan tarikh PRU 15 hanya akan diputuskan oleh 5 pimpinan tertinggi UMNO. Sementara itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata pelaksanaan pilihan raya umum ke-15 wajar ditangguhkan sehingga fasa peralihan endemik ketika ini berjaya membuktikan tiada gelombang baru yang serius. Beliau yang juga Ahli Parlimen Rembau berkata secara dasarnya Kementerian Kesihatan yakin mampu mengawal kesihatan awam dan memastikan pilihan raya dapat dijalankan dengan selamat dengan mengambil kira beberapa siri kejayaan pada pilihan raya negeri baru-baru ini. Mengulas lanjut, beliau berkata pelaksanaan PRN dan PRU bagaimanapun mempunyai perbezaan tertentu memandangkan PRU bakal melibatkan skala pilihan raya yang besar. Bau busuk membawa kepada penemuan 15 keratan bahagian badan seorang wanita warga emas dalam tangki kumbahan yang dipercayai dibunuh anak lelakinya di sebuah rumah di Taman Krian Parit Buntar, Perak. Ketua Polis Perak, Datuk Mior Farida Latrash Wahid berkata pihaknya bergegas ke rumah mangsa berusia 68 tahun itu untuk membuat pemeriksaan sebaik menerima aduan bau busuk luar biasa daripada jiran sekitar. Pemeriksaan di bahagian belakang rumah kemudian menemukan potongan mayat di dalam saluran najis yang ditutup menggunakan papan kayu. Pihak polis sebelum ini menerima laporan daripada anak perempuan mangsa mengenai kehilangan ibunya pada 28 Mei lepas dan siasatan dibuka sebagai kes orang hilang.